Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi join live Facebook 30 Minit Asia Hisham pada hari ini. Hari ini saya selaku moderator Husna binti Azman dan saya tidak berseorangan, saya ditemani dengan seorang panel, seorang peguam di Jabatan Jual Beli iaitu Puan Fazrin. Apa khabar Puan Fazrin? Alhamdulillah, sihat Cik Husna. Terima kasih sudi undang saya. Baik, Puan Fazrin, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang saya kira sangat menarik. Sangat dekat juga dengan kita selaku peguam dan juga pembeli hartanah, penjual hartanah dan juga ejen-ejen hartanah. Tajuk kita hari ini, kita akan berdiskus ataupun membincangkan tentang cabaran jual beli hartanah semasa pandemik. Baik, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi join live kita hari ini dan boleh ajak lagi ramai-ramai untuk join live kita untuk kita tahu sebenarnya topik pada hari ini kita nak tengok apa sebenarnya cabaran yang ada ketika menguruskan fail-fail jual beli hartanah ketika dalam zaman dalam era COVID-19 ini. Baik, dalam topik ini kita akan mengupas apakah cabaran yang ada, siapakah pihak-pihak yang terlibat dan bagaimanakah pihak firma Asia Hisham dan pihak-pihak yang lain untuk menangani cabaran-cabaran tersebut dan apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh penjual, pembeli, ejen hartanah dan semua pihak ketika untuk melancarkan lagi proses jual beli hartanah. Baik, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Ini sebagai introduction lah ya Puan Fazrin. Saya nak tanya kepada Puan. Puan sebagai peguam yang sudah lama berkhidmat dan menguruskan fail-fail klien jual beli hartanah ni. Ketika sebelum pandemik dan juga ketika ataupun semasa pandemik ini, ada perbezaan ketara tak? Ada macam dalam skala besar ada perbezaan yang ketara, ada cabaran tak atau semuanya sama sahaja? Okey, terima kasih Husna untuk soalan permulaan yang saya kira mudahlah untuk saya jawab. Okey. Banyak sebenarnya perbezaan sebelum fasa pandemik dan ketika fasa pandemik ni Husna. Yang mana perbezaan ni lah kita panggil ia sebagai satu cabaran lah untuk para peguam menyelesaikan sesuatu transaksi perjanjian jual beli. Okey, antara cabaran utama yang bagi saya yang paling utamalah dalam transaksi jual beli ialah masa. Masa sangat mencemburui. Okey ke Puan Fazrin? Maaf tadi ada incoming call. Okey. Okey. Maaf lah ada gangguan teknikal ya, tadi ada orang call saya. Okey, nah kita berbalik pada topik kita tadi. Cabaran utama yang macam saya kata tadi ialah cabaran utama sebelum fasa pandemik dan semasa fasa pandemik ialah masa. Sebagai contoh, kalau dulu kita boleh selesaikan fail ni dalam masa 2 bulan. Kalau contoh fail tu dia tak ada hutang, dia memang tak ada sekatan kepentingan. Jadi kita boleh selesaikan daripada signing perjanjian jual beli sampai pembeli tu dapat kunci dalam masa 2 bulan sahaja. Tapi kalau dalam Puan Fazrin? Puan Fazrin masih maaf ya. Kita Baik, sambung balik tadi. Okey, kita sambung balik. Okey, kalau tadi kita macam tadi saya kata sebelum fasa pandemik kita boleh selesaikan sesuatu perjanjian dalam masa 2 bulan. Okey, contohnya lah contoh. Tapi bila fasa pandemik ni kita terpaksa menyelesaikan dalam masa drag sampai 4 ke 5 bulan. Ini kerana dalam sesuatu perjanjian jual beli ni ia melibatkan pihak-pihak lain, pihak ketiga lah. Okey,
Okey, yang kedua pula cabaran yang utama ialah kita ni nak memahamkan klien ni kenapa transaksi tu lambat. Itulah antara cabaran yang saya rasa sangat besarlah dalam fasa pandemik ni Husna. Baik Puan Fazlin, saya tertarik dengan jawapan Puan Fazlin menyatakan ada penglibatan pihak-pihak ketiga yang turut menyumbang kepada kelewatan ataupun delay ataupun cabaran yang dihadapi oleh pihak peguam dalam menguruskan fail jual beli hartanah. Puan Fazlin dengar soalan saya? Maaf Husna, saya kurang dengar tadi. Tak apa Puan Fazlin, Boleh saya ulang ulang. kembali soalan? Boleh. Puan Fazlin, saya tanyakan kepada Puan Fazlin melalui soalan kedua ini. Saya tertarik dengan jawapan Puan Fazlin tadi menyatakan ada pihak-pihak ketiga yang turut menyumbang dalam kelewatan ataupun cabaran yang dihadapi oleh pihak peguam dalam menguruskan satu-satu fail. Jadi saya nak tanya kepada Puan Fazlin, siapa sebenarnya pihak ketiga ini dan apakah sumbangan mereka ataupun fungsi mereka dalam menguruskan fail jual beli hartanah? Okey. Terima kasih untuk soalan tersebut Husna. Okey, saya namakan beberapa pihak lah antara yang kita memang kebiasaannya kita berhubung dalam sesuatu transaksi jual beli. Okey, antaranya pihak pemaju lah. Okey, kalau sesuatu hartanah yang melibatkan hartanah tu masih lagi hak milik induk ataupun hartanah yang mana penjualnya tidak lagi menyempurnakan namanya di dalam geran, jadi ini kita kena berhubung dengan pemaju. Bila dalam fasa pandemik ni Husna, kadang-kadang pihak pemaju ni dia tutup sebab dengan alasan dia menyatakan dia tak ada lagi dah dapat surat kebenaran daripada MITI. Itulah cabaran yang kita tak dapat berhubung dengan pemaju. Sebabnya dalam sesuatu transaksi jual beli yang mana ia melibatkan pemaju, kita perlu hantarkan satu suratlah kepada pemaju untuk dapat pengesahan berkenaan dengan hartanah tersebut. Jika step ni kita tak dapat nak buat, jadi transaksi tu kita terpaksa delay. Okey, itu pihak yang pertamalah antara yang saya boleh namakan. Pihak yang kedua antara lain ialah lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, kita akan terlibat dengan lembaga hasil dalam negeri apabila kita nak buat proses pindah milik. Sebelum kita nak buat proses pindah milik, kita akan hantar kita punya dokumen ke lembaga hasil dalam negeri untuk dinilaikanlah hartanah itu dan lembaga hasil dalam negeri akan keluarkan berapa duty stamp yang perlu dibayar. Yang mana kalau proses ini berjalan, lembaga hasil dalam negeri perlu menghantar dia punya dokumen tersebut kepada Jabatan Penilaian Hartanah. Yang mana semasa fasa pandemik ni Jabatan Penilaian tak dapat turun ke site lah untuk nilai hartanah. Jadinya akan delay lah untuk kita dapatkan duty stamp daripada lembaga hasil dalam negeri. Okey, untuk yang ketiga pula antara pihak yang kita selalu berhubung lah pihak bank lah. Pihak bank ni kalau kita perasan memanglah semasa fasa pandemik ni kita akan cakap bank beroperasi je kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang apabila kita nak minta sesuatu dokumen di HQ bank itu sendiri, macam dokumen yang melibatkan transaksi jual beli ni, kadang-kadang kita akan terlibat dengan bank yang kena kuarantin lah, pejabat tu tutup lah seminggu 2 minggu. Jadinya seminggu 2 minggu ni telah menyebabkan delay dah dalam kita untuk mendapatkan dokumen daripada pihak bank. Okey. Baik, terima kasih Puan Fazlin atas penerangan yang saya rasa cukup jelas untuk kita fahamkan kepada masyarakat bahawa proses jual beli ini kita faham sekarang bukan hanya melibatkan pihak pembeli, penjual, peguam dan pejabat tanah semata-mata, tetapi melibatkan juga banyak parti-parti ataupun pihak-pihak yang lain, misalnya telah disebutkan oleh Puan Fazlin sebentar tadi. Baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan yang saya rasa menjawab kepada topik kita hari ini. Saya minta untuk Puan Fazlin terangkan kepada kita semua hari ini apa sebenarnya cabaran secara terperinci dalam menguruskan satu-satu fail jual beli hartanah ini dan bagaimana caranya pihak peguam untuk menangani cabaran yang ada menguruskan fail ni ketika zaman pandemik. Silakan Puan Fazlin. Okey.
Okey, terima kasih Husna. Okey, dalam untuk yang cabaran yang seterusnya, saya akan terangkan dalam beberapa fasa. Okey, dalam sesuatu perjanjian jual beli ni saya akan pecahkan kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama, fasa sebelum proses berjalan, iaitu fasa drafting perjanjian jual beli, dan yang kedua ialah fasa semasa proses berjalan, dan fasa yang ketiga ialah selepas proses tersebut berjalan. Fasa yang ketiga ialah fasa selepas selesai proses jual beli ni. Apa cabaran yang kita perlu hadapi? Okey, kalau fasa pertama, masa kita fasa drafting ni, kita akan mintalah pihak-pihak untuk serahkan dokumen yang lengkap kepada pihak kita. Tapi ada dokumen yang kita perlu dapatkan lah. Sebagai contoh, kita kena dapatkan dokumen berkenaan dengan pemaju. Okay, and then yang kedua kita kena dapatkan carian hartanah daripada pejabat tanah untuk memastikanlah bagaimana hartanah tersebut, sama ada sekatan kepentingan ataupun sama ada hartanah tersebut ada dicagarkan kepada pihak-pihak ataupun memang betul ke nama penjual dah dimasukkan dalam geran. Kita kena dapatkan carian. Okey, yang ketiga dokumen yang kita kena dapatkan sebelum fasa kita nak sign perjanjian jual beli ni, nak kita dalam proses yang drafting ni, kita kena dapatkan cukai pintu. Malangnya kadang-kadang masa proses fasa pandemik ni kan ada tempoh yang masa dalam bulan Jun sampai ke middle Julai hari tu kan ada fasa yang memang government memang tutup dan pejabat tanah pun tutup. Jadinya semasa fasa ni kita tak boleh nak buat carian lah secara fizikal untuk minta Rana datang ke pejabat tanah untuk buat carian bagi pihak kita. Kat situ kita akan delay lah, kita akan drag sekejap Cik Husna. Sebabnya kita tak dapat carian untuk kita tengok apa status hartanah tersebut. Okey, tapi kadang-kadang kita bernasib baik jika hartanah tersebut kita boleh buat carian secara online. Ada certain pejabat tanah memang kita boleh dapatkan carian secara online. Contohnya kalau di Selangor, pejabat tanah kalau hartanah tersebut ialah hartanah hak milik serata, jadinya kita boleh buat ni lah carian secara online sahaja. Dan untuk majlis pula kadang-kadang kita boleh dapatkan cukai pintu juga melalui online. Dengan syarat pihak-pihak kena bagi kerjasama lah pada pihak peguam untuk memudahkan kita proses drafting tersebut. Okey, bila kita dah start dengan proses drafting dan kita dah bagi dokumen, kalau kita dah bagi draft perjanjian jual beli kepada pihak-pihak, kita akan pergi ke step seterusnya iaitu untuk signing perjanjian jual beli. Okey, sepanjang tempoh PKP baru-baru ini, firma kami lah dia menggunakan cara untuk kita tak naklah dokumen tu kita simpan delay tanpa ada signing daripada pihak penjual dan pihak pembeli kan. Jadinya kita hantar dokumen tersebut by courier dan kita attend signing by Zoom. Okey, bila kita attend signing by Zoom ni Pak Husna, dia ada cabaran juga. Kadang-kadang kita punya klien, maaf ya, kadang-kadang klien kita macam agak berumur sedikit, jadinya kita kena bagi tahu dia apa itu Zoom dan kita akan kena minta klien kita download Zoom aplikasi dalam handphone dia. Lepas tu kadang-kadang capaian internet tak berapa nak baik kan, jadinya dia punya antara kita lawyer dan juga klien tu nak attend signing tu macam ada tergendala. Jadinya ada delay dekat situlah kadang-kadang sebab kita nak courier dokumen dekat klien untuk klien dapat. Lepas tu kita nak set untuk Zoom signing dengan klien. Okey, bila dah selesai kita Zoom signing dengan klien, kalau Husna perasan dan tuan-tuan dan puan-puan perasan dalam sesuatu perjanjian jual beli akan ada dua pihak lah. Kita tak boleh lah hantar dokumen tersebut kepada pihak penjual dan pembeli serentak. Kita akan hantar one by one lah. Means kita akan hantar kepada pihak pembeli dulu untuk sign, lepas tu kita akan hantar pula kepada pihak penjual untuk sign. Daripada pihak pembeli untuk pulang kepada pihak lawyer semula, and then daripada pihak lawyer untuk hantar kepada penjual juga. Dia ada mengambil masa ya tuan-tuan dan puan-puan, dan untuk pengetahuan Cik Husna jugalah. Jadinya kalau kat situ dah ada delay dalam, saya pernah ada tengok sampai sebulan boleh capai. Boleh capai sebulan untuk proses signing sahaja. Okay. Kalau kebiasaannya, kalau era sebelum pandemik, kita boleh kita hantar draft kepada pihak-pihak. Okey. Puan Fazrin? Puan Fazrin boleh dengar saya? Okey, maaf tadi kita sambung semula. Okey, lepas tu ada delay lah daripada pihak-pihak untuk kita dapat balik dokumen sebelum kita stamping dokumen tersebut lah. Okey,
Lepas tu semasa lepas kita dah Zoom sign ni, kita kena terlibat juga dengan pihak-pihak ketiga lain, antaranya pejabat pemaju lah. Pejabat pemaju macam saya sebutkan sebelum tadi Husna, yang mana kalau contoh kalau hak milik tu masih lagi nama pemaju atau hak milik tersebut masih lagi hak milik induk, kita akan kena kontak dengan pemaju. Selagi mana pemaju tu tak buka dan selagi mana pemaju tu tak boleh nak beroperasi, kita tak boleh nak hantar surat dekat dia. Tapi antara cara lain kita buat ialah kita hantar melalui email. Kita dapatkan contact number daripada capaian internet yang kita ada. So kita contact dengan pemaju tersebut. And then kita hantar email juga. Kat situ kadang-kadang ada certain pemaju dia boleh reply email kita dah, dan dia akan hantar surat confirmation melalui email. Kat situ kita punya cabaran ialah kita untuk dapatkan contact number pemaju dan kita nak contact dia bukan mudah lah kalau semasa kita working from home ni. Kadang-kadang kan pemaju ada yang working from home, jadinya kita tak dapat contact number personal dia. Kat situlah cabaran dia juga dan menyebabkan delay jugalah dalam sesuatu proses perjanjian jual beli. Okey. Dan itu macam kita kena contact jugalah dengan pihak bank kalau kita nak dapatkan dokumen-dokumen berkaitan. Macam tadi sebelum ni saya ada sebutkan, kalau cabaran dengan pihak bank ni macam tak berapa nak banyak, tapi ada sebab dia kadang-kadang yang kita tak jangka. Contohnya macam kita dah set dah untuk bank dah panggil kita untuk collect dokumen daripada pihak bank, tapi tiba-tiba kuarantin. So ni keadaan yang tak dijangka lah, macam klien dah expect patutnya kita dah ambil dah dokumen daripada pihak bank, tapi sebab kuarantin delay 2 minggu. Biasa kuarantin 10 hari ke 2 minggu kan Husna. Macam tu. Okey. Yang ketiga pula urusan-urusan yang melibatkan contohnya pejabat tanah dan juga lembaga perumahan hartanah lah. Semasa fasa pandemik ni, walaupun kita dah lepas daripada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, apa-apa urusan di pejabat tanah dan di lembaga perumahan hartanah, yang mana kalau hartanah tersebut ialah hartanah kos rendah, akan kita kena dapatkan satu appointment. Dan appointment ni pula bukan kita submit hari ni, esok kita dapat tarikh temu janji. Dia akan ambil masa lah. Cik Husna, dia akan macam ada satu kes saya ni, kita submit dari bulan dah 2 bulan kita sign perjanjian jual beli. Dalam 3-4 bulan lepas tu kita masih lagi tak dapat tarikh temu janji. Ini antara cabaran-cabaran lah, dan cabaran kita untuk kita fahamkan kat klien. Semasa proses yang ni, maksudnya masa proses kita stagnan je, maksudnya tak ada apa-apa, maksudnya daripada signing kita nak dapatkan tarikh temu janji ni, kita kena sentiasalah call klien, maklumkan kita ada cuba try dah dapatkan tarikh appointment, kita bagi email dekat klien untuk mereka faham lah. Kalau kita diam je, klien pun akan rasa macam dia ingatkan lawyer tak buat apa-apa step kan, jadinya kita kena maklumkan lah juga kepada pihak klien. Okey. Selain tu juga Husna, untuk pengetahuan Husna dan tuan-tuan semua, okey, sekarang ni pejabat tanah terutama sekali di Selangor lah, dia melaksanakan sistem smart box. Apa-apa perserahan melalui smart box. Okey. So kalau melalui sistem smart box ni, dia tak sama macam kalau kita walk in. Kalau sistem smart box ni, kita submit kita punya permohonan, contohnya kita nak buat permohonan pindah milik, kita akan pilih sendiri kita punya urusan tu. Dan kat situlah cabaran untuk kita kena tahulah apa urusan yang kita nak buat. Kalau sebelum ni urusan tersebut dilaksanakan oleh pegawai pejabat tanah kan, tapi ni kita sendiri kena buat. Dan untuk smart box ni pula dia akan mengambil masa daripada tarikh kita hantar dekat pejabat tanah, dan pejabat tanah akan bagi kita punya resit perserahan tu bukan secara teruslah Husna. Dia akan bagi dalam masa seminggu ataupun 2 minggu melalui email, dan kita kena semak email pula, dan kita dah dapat nombor perserahan baru kita boleh buat carian. Itu antara cabaran lah kalau semasa perjanjian jual beli. Okey. Kalau selepas perjanjian jual beli pula, okey. Sekarang ni pihak-pihak kita dah contact dah pihak-pihak untuk seorang pihak pembeli ambil kunci dan pihak penjual untuk dapatkan cek. Tapi cabaran dekat step akhir ni Cik Husna, dia akan contohnya kita dah contact dengan penjual lah untuk dapatkan cek, tapi pihak penjual tak dapat nak hantar tak dapat nak hantar kunci kepada pihak kita. Kerana kadang-kadang kawasan dia tengah PKP lah, tengah perintah kawalan PKPD lah kat situ. Dan kalau kat situ kadang-kadang ataupun klien kita dalam tempoh kuarantin. Jadinya kalau kat situ ataupun dalam situasi itu berlaku, kita akan nasihatkanlah klien kita untuk kurier kunci kepada pihak kita, dan kita akan bank in lah dia punya dokumen kepada bank in dia punya cek kepada pihak penjual. Dan kita akan, kalau contoh pembeli tak dapat dah hadir juga, kita akan kurier kunci kepada pihak pembeli juga.
Ataupun kadang-kadang situasi akhir ni contoh penjual ni memang dah ready dah tapi dia tak boleh nak pindahkan dia punya barang-barang daripada rumah. Ini antara inilah masalah yang biasa berlaku lah semasa tempoh fasa pandemik ni. Perpindahan tu dia tak boleh nak lakukan sebab Perintah Kawalan Pergerakan kan Husna. Jadinya kita akan maklumkan pada klien lebih awal dan kita akan prepare surat untuk rentas daerah atau rentas negeri kepada klien dah supaya mereka mudahlah untuk menguruskan hal-hal berkenaan dengan perpindahan dan penyerahan kunci tersebut. Okey, saya kira saya dah menjawab soalan yang ketiga ni Cik Husna. Ya, saya kira jawapan yang diberikan oleh Puan Fazrin sebentar tadi biarpun panjang lebar tapi ianya membuka mata pihak-pihak terutamanya penjual, pembeli dan ejen hartanah supaya kita sama-sama faham bahawa perkara yang berlaku dalam era pandemik COVID-19 dan dengan segala PKP, kuarantin dan sebagainya itu adalah satu perkara yang tidak dirancang dan tidak dalam English kita kata unforeseeable, tidak boleh tidak dirancang lah. Jadi memandangkan perkara ini tidak dirancang Puan Fazrin, saya maklum bahawa dalam perjanjian jual beli kita ada satu klausa yang nyatakan completion date di mana semua proses sepatutnya sudah berakhir, yang mana pembeli perlu membayar, yang mana pihak-pihak akan dapat hak masing-masing sama ada 3 bulan selepas perjanjian jual beli ditandatangani atau dan sebagainya. Tapi sekiranya perkara ini berlaku, perkara kuarantin, PKP menyebabkan proses sedikit tergendala dan mengambil proses yang lebih lama daripada yang dijanjikan dalam SP. Jadi bagaimana perkara itu dihadapi Puan Fazrin? Siapa yang perlu tanggung kos kelewatan itu dan silakan Puan Fazrin. Okey, terima kasih Husna untuk soalan tersebut. Okey, kalau ikutkan biasanya mana-mana perjanjian jual beli dan saya percayalah sekarang mana-mana peguam pun akan meletakkan satu klausa yang sangat penting dalam sesuatu perjanjian jual beli yang kita panggil force majeure. Force majeure ni ialah satu suku kata lah daripada Latin yang mana saya simpulkan dia punya maksud ialah sesuatu situasi yang tidak dijangka yang mana ia menghalang pihak-pihak dari melaksanakan dia punya tanggungjawab masing-masing. Sebagai contoh pihak pembeli macam tadi Husna katalah sepatutnya dia kena selesaikan bayaran baki harga jual beli dalam masa 3 bulan tapi disebabkan ada keadaan yang menyebabkan dia tak boleh nak laksanakan dia punya tanggungjawab tu untuk bayar baki harga jual beli, jadinya perjanjiannya akan jadi terdrag kan. Okey. Dalam keadaan macam tu kita memang letakkan dalam kita punya perjanjian jual beli ialah klausa yang kita panggil force majeure. Yang mana klausa ni kita akan letakkan lah yang mana contohnya dalam situasi pandemik PKP ke ataupun ada rusuhan berlaku ke dalam situasi tu, contohlah baru-baru ni kita ada PKP yang dari bulan 6 sampailah pertengahan bulan Julai yang mana pihak-pihak tak boleh nak buat urusan mereka masing-masing disebabkan pejabat tanah tutup, disebabkan LHDN beroperasi pun secara temu janji semua. Jadinya dekat situ tempoh yang stagnan tu maksudnya yang tak ada apa-apa berlaku sebab bukan kesalahan daripada mana-mana pihak disebabkan oleh government punya perintah. Jadinya tempoh yang sebulan setengah tu kita tak akan kira daripada completion date. Itulah kita panggil satu security lah untuk pihak pembeli. Yang mana-mana pihak pembeli akan dapatlah dan saya percaya mana-mana perjanjian jual beli sekarang disebabkan ada fasa pandemik ni memang akan diletakkan klausa ni. Jadinya kalau contoh sepatutnya tempoh 3 bulan tu telah berakhir tapi tempoh tersebut tidak berakhir lagi sebab kita extend. Tempoh yang force majeure berlaku ni ataupun tempoh yang situasi yang tidak dijangka berlaku ni kita tak kira daripada tempoh penyempurnaan untuk pembeli membayar baki harga jual beli. Walau bagaimanapun kita akan pastikanlah pihak penjual pun terjaga jugalah dia punya kebajikan kan. Andai kata dalam tempoh satu bulan contoh dalam tempoh pandemik ni tapi dah selesai tempoh pandemik ni dan urusan dah seperti biasa kita akan dan ada kelewatan berlaku kita akan kenakan jugalah interest kepada pihak pembeli. Baik, terima kasih Puan Fazrin atas pencerahan yang diberikan oleh Puan Fazrin sebab ramai kan antara kita yang tanya-tanya ni delay ni siapa pula nak kena bayar ni kan. Sebelum kita masuk kepada
kesimpulan untuk perbincangan kita kali ini. Saya buka soalan sekiranya ada daripada para penonton. Encik Farid bertanyakan kepada kita Puan Fazrin, pihak Tuan Asir dan Hisham adakan update dengan klien kalau ada pihak-pihak ketiga yang terganggu akibat COVID sebab jadi punca lambat sesuatu proses. Puan Fazrin silakan. Okey, terima kasih Cik Farid untuk soalan. Okey, jika ada gangguan daripada pihak-pihak ketiga yang mana pihak ketiga menyebabkan delay dalam sesuatu proses, kita akan maklumkan kepada klien-klien kita supaya klien kita, sebab tadi macam saya kata sebelum ni, yang mana kita kena fahamkan klien sebab mereka yang kita faham, penjual bila jual properti dia nak guna duit, pembeli pula dia nak dapat kunci rumah cepat. Jadinya kita akan maklumkanlah kepada pihak klien kalau contoh ada urusan tergendala, contoh pejabat tanah tutup ataupun contoh bank dalam tempoh kuarantin ke, betul kita akan maklumkan kepada klien dan kita akan maklumkan kenapa proses ni lambat dan apa puncanya. Baik, saya buka kepada satu lagi soalan terakhir. Encik Farid, beliau menanyakan kepada kita Puan Fazrin, jadi pihak-pihak ketiga ini akibat pandemik sudah beransur kepada urusan secara online atau selepas dibuka nanti kembali macam biasa? Bagaimana tu Puan Fazrin? Okey, terima kasih untuk soalan Cik Farid. Okey, pihak ketiga ni terlalu ramai, antaranya saya boleh letakkan ialah contoh LHDN. Kalau setakat ni LHDN apa-apa urusan masih lagi secara online dan saya percaya untuk stamping pun LHDN sekarang akan buat secara online dan kita telah start secara online ni dengan LHDN untuk apa-apa urusan stamping secara online start daripada bulan Julai. Okey, dan kalau untuk pejabat tanah so far yang saya tahu memang urusan akan dibuatkan secara online. Yang ada melalui yang akan berurusan seperti biasa saya rasa hanya bank lah. Kalau untuk pejabat tanah dan lembaga hasil dalam negeri setakat ini secara online dan apa-apa urusan walaupun kita dah dalam tempoh ni fasa endemik kan, dia still akan minta kita buat apa-apa urusan secara temu janji. Jadi kita kena adapt lah dengan norma-norma baru ni. Mungkin kita boleh ambil satu lagi soalan ini yang terakhir lah saya rasa ya, daripada Puan Nur Ain. Puan Faz tanya beliau, boleh ke penjual beli rumah semalam esok dijual balik sebab dia dah kena buang kerja? Puan Ain tanyakan soalan. Okey, silakan Puan Faz. Okey, terima kasih untuk soalan daripada Puan Ain. Tadi Puan Ain tanya soalan yang mana pembeli dia beli rumah hari ni esok dia nak jual balik. Betul? Boleh ke? Kalau dalam keadaan itu saya akan nasihatkan untuk klien saya tu untuk kalau dia beli cash tak ada masalah untuk dia jual balik. Tapi kalau dia beli melalui loan bank, dia kena fikir banyak kali lah sebabnya satu kadang-kadang bank ni dia ada dia punya klausul kita masuk dalam loan agreement tu yang mana kita kena tak boleh jual property tu dalam tempoh beberapa masa macam tu. Jadi ni kita kena tengok balik kalau dia beli melalui loan. Ataupun kadang-kadang bila dia nak jual balik, bila kita beli melalui loan ni, dia akan menyebabkan baki hutang kita lebih tinggi lah daripada harga jual beli. Jadinya pembeli tu kena tengok dalam situasi dia lah macam mana. Baik, saya harap menjawab ketiga-tiga soalan yang ditanyakan oleh penonton kita hari ini. Terakhir Puan Fazrin, saya mohon untuk Puan Fazrin simpulkan perbincangan kita hari ini dan mungkin Puan Fazrin ada nak menitipkan pesan kepada klien-klien di luar, kepada ejen hartanah tentang topik perbincangan kita hari ini. Silakan Puan Fazrin. Okey. Untuk yang last ni saya cuma nak katakan bahawa bila kita terlibat dalam proses jual beli semasa fasa pandemik ini, antara kunci utama yang kita kena ada ialah kita kena sabar dan kita kena tolerate antara pihak-pihak. Sebabnya memang dia akan ada delay. Saya tak boleh nak kata walaupun sekarang ni kita dah kembali kepada sedikit-sedikitlah kembali kepada fasa yang kita panggil endemik dah kan, kita dah boleh beroperasi sikit-sikit seperti biasa, tapi saya percaya pasti akan ada delay sebab segala urusan masih lagi secara temu janji. Jadinya pihak-pihak perlu sabar dan toleransi. InsyaAllah kita akan settlekan file-file pihak-pihak semua, pihak tuan, pihak penjual, pihak pembeli
dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Sebab kita pihak lawyer pun kita tak naklah gilirkan file klien, kita faham mereka ni nak jual, perlukan duit, dan pembeli pula nak rumah dia dengan cepat. Jadinya memang kita akan sentiasalah maklumkan pada klien kita untuk sentiasa sabar dan bertoleransi lah untuk dalam sesuatu proses perjanjian jual beli ni di era pandemik. Baik Puan Fazlin, saya tertarik dengan kata kunci yang Puan Fazlin gunakan berkaitan topik kita hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, klien-klien, ejen hartanah semua perlu sabar dan tolerate untuk memastikan urusan jual beli hartanah ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Sungguh pun begitu, kita peguam di Tetuan Asia dan Syam akan memastikan fail tuan-tuan dan puan-puan berjalan dengan baik dan dapat disempurnakan dengan baik juga. Baik, sebelum kita tutup kita punya diskusi, saya ingin mengajak penonton-penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan untuk like dan follow Facebook Asia dan Hisam. Di situ anda boleh scroll down untuk tengok live-live kita yang terdahulu. Dan selepas ini setiap Rabu jam 3 petang juga akan ditayangkan live 30 minit dengan topik-topik yang lebih menarik.